Rafizi Ramli menang debat lawan anak Hadi Bawang di musim pilihan raya. Ya, Rafizi Ramli menang bergaya dalam satu perbahasan dan perdebatan dasar ekonomi negara menentang anak Hadi Bawang yang terperangkap dengan kedupangan, kejahilan dan kebodohannya sendiri di Astro Awani di stesen televisyen RTM1. Sangat-sangat memalukan Parti PAS dan Parti Perikatan Nasional. Apabila anak Hadi Bawang yang tidak ada kepakaran ekonomi berhujah, berdebat dan berbahas lawan Rafizi Ramli, habis kena makan, kena goreng, kena panggang oleh Rafizi Ramli semalam. Saya Jufazli Syamat sebagai penganalisis politik bebas, sebagai graduan Master First Class GPA 3.97 dalam bidang ilmu sains politik. Sebagai ahli political scientist yang mempunyai kepakaran khusus dalam kerangka sistem ekonomi politik dunia dan juga kerangka sistem ekonomi politik Malaysia, ingin mengulas kemenangan Rafizi Ramli yang cukup hebat dan luar biasa, yang cukup wow, sehingga anak Hadi Bawang tenggelam dalam perbahasan dasar ekonomi semalam di stesen televisyen negara Malaysia. Pertama, anak Hadi Bawang bersama PAS dan Perikatan Nasional masuk perangkap Rafizi Ramli dan masuk perangkap Kerajaan Pakatan Harapan dan UMNO BN, sehingga anak Hadi Bawang yang sangat-sangat teruk berdebat, membaca buku depan TV Astro Awani, depan TV1, ditertawakan oleh 33 juta rakyat. Dan ini memberi kesan buruk kepada prestasi serta momentum kempen politik Parti PAS, Parti Perikatan Nasional di musim pilihan raya yang tinggal berbaki 2 hari sahaja lagi. Sangat-sangat bahaya apabila anak Hadi Bawang bersama PAS dan Perikatan Nasional menghantar orang dupang, orang bodoh, orang jahil, orang tak ada ilmu berbahas, merapu, merepek, meraban semalam di Astro Awani dan TV1, sehingga menyebabkan pengundi-pengundi di Selangor sehingga ke negeri Kedah melihat Parti PAS, Parti Perikatan Nasional hanya pandai merompak dan tidak tahu macam mana nak selesaikan masalah ekonomi rakyat, masalah ekonomi negara yang mereka tinggalkan di Putrajaya. Sebaliknya di pihak Rafizi Ramli, gaya persembahan Rafizi Ramli, performance perbahasan Rafizi Ramli, gaya seni orator Rafizi Ramli, public speaking Rafizi Ramli cukup bertaraf dunia. Malah mengejutkan netizen di semua platform media sosial. Ternganga, terlopong 33 juta rakyat melihat dan mendengar kehebatan hujah-hujah berintelektual tinggi, hujah tentang perdebatan dasar dan polisi ekonomi
yang cukup jelas, cukup tenang, dengan gaya intonasi pendebat terbaik bertaraf planet segala planet. Itulah Rafizi Ramli, future Prime Minister dalam negara Malaysia yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat luar biasa. Bagai langit dan bumi kehebatannya jika dibandingkan dengan anak Hadi Bawang yang terkial-kial, tak tahu nak cakap apa depan Esra Awani, tak tahu nak jawab apa soalan-soalan moderator. Esra Awani yang disiarkan di stesen televisyen negara Malaysia. Apa sudah jadi PAS dan Perikatan Nasional? Menjadi bahan ejekan dan bahan ketawa 33 juta rakyat di Twitter, di TikTok, di Instagram, di Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram dan semua platform media sosial. Kerana kebodohan dan kedupangan parti PAS, Parti Perikatan Nasional ini terbukti. Rafizi Ramli, Pakatan Harapan dan UMNO BN menang besar. Debat politik semalam di Astro Awani dan TV1. Maka, kemenangan besar Rafizi Ramli ini adalah bom jangka terakhir yang menjadi nilai tambah kepada undi Pakatan Harapan dan UMNO BN di 6 negeri. Apa yang dapat kita hakimi perdebatan politik antara Rafizi Ramli dan anak Hadi Bawang berdasarkan satu perkara. Rafizi Ramli berjaya meyakinkan 33 juta rakyat bahawa kerajaan Anwar Ibrahim, kerajaan Pakatan Harapan, UMNO BN GPS GRS, Kerajaan Agung Kerajaan Perpaduan adalah kerajaan yang paling hebat dalam sejarah ekonomi politik Malaysia. Berjaya menyelesaikan 1001 masalah ekonomi, 1001 masalah tai hutang negara, masalah gaji rakyat, masalah pengangguran, masalah keuangan rakyat yang ditinggalkan oleh Muhyiddin, oleh Perikatan Nasional dan PAS yang memerintah 33 bulan dari belakang pintu Putrajaya. Sedangkan di pihak Hadi Bawang punya anak, berhujah, berbahas, berdebat macam budak tak ada sekolah. Dan ini memburukkan PAS dan Perikatan Nasional di saat-saat akhir kempen pilihan raya negeri dari Selangor sehingga ke Kedah. Sangat-sangat bahaya. Rakyat melihat perbahasan politik semalam, rakyat tak nak undi PAS dan Perikatan Nasional 12 Ogos ini. Disebabkan Rafizi Ramli menang besar bergaya dari segi persepsi, sentimen dan pemikiran ekonomi politik rakyat, maka Rafizi Ramli adalah punca kepada Pakatan Harapan dan UMNO BN menang bergaya 6-0 pada 12 Ogos ini. Pakcik Makcik Oto Arum bagi perang pilihan raya yang cukup panas dan makin panas. Kalau anda semua perasan, perbahasan semalam berjam-jam itu, Rafizi Ramli berjaya membidas dan berjaya membongkarkan kebobrokan, kegagalan dan kedupangan dasar ekonomi kerajaan PAS dan Perikatan Nasional di Kelantan
Terengganu dan Kedah yang terbukti gagal memajukan ketiga-tiga negeri tersebut. Malah Rafizi Ramli dengan cukup bijaksana, very sharp, memenggal kepala anak Hadi Bawang depan Esra Awani, depan TV1, bahawa rekod buruk kerajaan negeri PAS dan Perikatan Nasional terbukti model ekonomi mereka adalah memiskinkan dan memundurkan orang Melayu, orang Cina, orang India, orang asli dan kaum-kaum lain di negeri Kelatih, Terengganu dan Kedah. Rafizi Ramli mengkantoikan kegagalan model ekonomi kerajaan PAS dan Perikatan Nasional yang dianggap tidak cekap dalam pentadbiran mereka. Sehingga masalah air di Kelantan pun lebih 30 tahun sengaja tidak diselesaikan oleh PAS dan Kelantan. Maka, inilah model ekonomi yang dicadangkan oleh anak Hadi Bawang. Secara tersirat, anak Hadi Bawang mencadangkan model ekonomi yang baik adalah tidak ada air di Kelantan, tidak ada air di Kedah, tidak ada air di Terengganu, tidak ada kemajuan di ketiga-tiga negeri bawah pemerintahan PAS dan Perikatan Nasional, berhutang, merompak, buat rasuah, duit yang diberikan daripada kerajaan pusat dirompak untuk beli kereta Mercedes-Benz, dan ini adalah model ekonomi yang sangat-sangat dupang, yang sangat-sangat biul, yang sangat-sangat menjijikkan. Sehingga anak Hadi Bawang diketawakan oleh orang muda, orang belia dan rakyat Malaysia yang berpendidikan tinggi menyaksikan perbahasan politik. Anak Hadi Bawang dilihat sebagai orang gila yang baru keluar daripada Hospital Tanjung Rambutan, tidak tahu apa-apa pasal ekonomi. Rafizi Ramli mendapat pujian di semua platform media sosial. Sedangkan anak Hadi Bawang PAS dan Perikatan Nasional dimaki hamun, diketawakan, dilabel sebagai parti dupang, tak tahu apa-apa pasal ekonomi. Hanya tahu mengasihi bodoh orang Melayu, Cina, India sampai Kelantan, Terengganu dan Kedah. Miskin, sangat miskin, sangat mundur dalam Malaysia. Rafizi Ramli membuktikan dasar dan ekonomi kerajaan Madani adalah model ekonomi yang terbaik. Tidak berasaskan hutang. KPI-nya adalah untuk memajukan rakyat dan terbukti Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Johor, negeri-negeri lain di bawah pemerintahan UMNO, BN dan Pakatan Harapan berpuluh-puluh tahun mempunyai progres ekonomi kerana model ekonomi yang tidak berasaskan hutang adalah remedi terbaik bagi menyelamatkan orang Melayu, Cina, India, Sabahan, Sarawakian, orang asli dan kaum-kaum lain daripada hancur, dirompak, miskin semakin miskin oleh PAS dan Perikatan Nasional. Saya amat tertarik dan saya amat suka dengan pembuktian dasar dan polisi ekonomi dalam penghujahan dan perbahasan politik Rafizi Ramli semalam. Sehingga ini menggambarkan kredibiliti kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan UMNO, GPS, GRS, kerajaan Anwar, kerajaan Agung sangat-sangat hebat dalam menyelesaikan semua tai ekonomi yang gagal diselesaikan oleh PAS dan Perikatan Nasional 33 bulan di Putrajaya. Dasar dan polisi gaji, iaitu menaikkan gaji rakyat. Sebelum ini PAS dan Perikatan Nasional tidak ada menaikkan gaji rakyat. Mereka melaksanakan gaji yang rendah sebab Tun M. Muhyiddin Hadi Bawang hanya mahu gaji mereka yang tinggi, gaji rakyat rendah. It's very simple. Tetapi di pihak kerajaan Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli selaku Menteri Ekonomi, Kerajaan Agung, Kerajaan Perpaduan melihat
Di era pemerintahan kerajaan baharu yang menang PRU15 mengalahkan kerajaan pintu belakang PAS dan Perikatan Nasional, sangat berani berbahas semalam bahawa political will melaksanakan dasar gaji yang tinggi kepada rakyat, kepada orang muda adalah jawapan kepada masalah ekonomi hari ini. Anak Hadi Bawang tak dapat berkata apa-apa apabila berbahas pasal gaji. Kerana di Kelantan, Terengganu dan Kedah, gaji orang Melayu sangat rendah di bawah pemerintahan PAS dan Perikatan Nasional, dan ini model ekonomi yang sangat-sangat teruk berpuluh-puluh tahun sehingga membawa kepada orang Melayu miskin semakin miskin di ketiga-tiga negeri tersebut. Harga barang yang sangat mahal, kos sara hidup yang sangat tinggi menjadi kerangka kepada model ekonomi PAS dan Perikatan Nasional 33 bulan di musim COVID, pasca COVID dari belakang pintu Putrajaya. Kalau anda semua perasan, dasar ekonomi PAS dan Perikatan Nasional, mereka menghapuskan subsidi secara senyap-senyap, menaikkan harga barang secara sengaja melalui pintu belakang Putrajaya, sehingga rakyat terbeban, tidak ada kawalan harga barang, tidak ada subsidi untuk rakyat miskin, untuk rakyat fakir miskin, dan tidak ada penyelesaian tuntas, tidak ada dasar dan polisi khusus untuk membantu orang miskin Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawakian yang terbeban, yang sangat susah di zaman kerajaan Perikatan Nasional PAS 33 bulan di Putrajaya. Apa cadangan anak Hadi Bawang? Dia menyembunyikan kegagalan model ekonomi PAS dan Perikatan Nasional 33 bulan di Putrajaya. Anak Hadi Bawang berbahas malam macam orang gila, orang bodoh, orang hutan yang baru keluar daripada hutan. Sedangkan Rafizi Ramli menunjukkan dasar kerajaan bukan sahaja naikkan gaji rakyat. Subsidi diberikan kepada rakyat miskin, rakyat fakir miskin yang layak. Tak boleh bagi subsidi secara pukal kepada orang kaya, warga asing, pendatang asing tanpa izin, pelancong, atau orang-orang yang paling kaya tak boleh dapat subsidi. Dan ini adalah satu model ekonomi yang semakin difahami oleh orang muda, orang Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawakian, kelas miskin, kelas pertengahan dan kelas kaya, yang melihat bahawa model ekonomi Rafizi Ramli, Kerajaan Pakatan Harapan dan UMNO BN terbukti berjaya, terbukti sangat hebat, merupakan alternatif kepada kegagalan dan kebodohan PAS dan Perikatan Nasional 33 bulan di Putrajaya yang akhirnya tumbang oleh rakyat. Maka, jangan hairan jika pilihan raya 12 Ogos ini, kerana Rafizi Ramli, Pakatan Harapan menang besar 6-0 bersama UMNO BN mengalahkan PAS dan Perikatan Nasional yang sudah tumbang PRU15. Dalam keadaan Muhyiddin dah tak jadi Perdana Menteri, Azmin tak jadi Perdana Menteri, Tun tak jadi Perdana Menteri, Hadi Bawang tak jadi Perdana Menteri, Hamzah tak jadi Perdana Menteri. Segala apa yang dicanang oleh anak Hadi Bawang mewakili PAS dan Perikatan Nasional dalam siri debat politik semalam, semuanya adalah pembohongan dan penipuan. Hujah-hujah anak Hadi Bawang pasal ekonomi, cakap tak serupa bikin, lebih sudu daripada kuah. Kita boleh tengok depan mata kita kemunduran, masalah air, masalah jalan raya, masalah kemiskinan yang sangat miskin orang Melayu di Kelantan, Terengganu dan Kedah kerana kezaliman, kejahatan, penipuan, pembohongan pemerintahan PAS dan Perikatan Nasional selama ini. Hanya tahu mengasihi bodoh rakyat mereka. Maka jangan hairan jika PAS dan Perikatan Nasional tumbang terguling-guling atas kebodohan dasar dalam polisi ekonomi mereka yang terbukti gagal 300%. Rafizi Ramli tepat dalam
mendedahkan perkara ini dalam perbahasan politik semalam. Akhir sekali, anak Hadi Bawang tembak kepala diri sendiri dan memancung kepala diri sendiri tentang isu World Bank dan IMF. Rafizi Ramli selaku Menteri Ekonomi, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 juga merangkap Menteri Keuangan. Kerajaan Agung sudah menyatakan depan Muhyiddin, depan Hadi Bawang, depan Tun, depan World Bank, depan IMF, depan kuasa-kuasa besar seluruh dunia bahawa kerajaan Malaysia tidak akan berhutang lagi seperti mana Muhyiddin, Tun dan Kerajaan Perikatan Nasional berhutang di musim total lockdown COVID selama 33 bulan di Putrajaya, sehingga hutang yang ditinggalkan mencecah 1.5 trilion ringgit. Apa maksudnya ini, Pak Cik Makcik Oto Aro? Maksudnya very simple. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Agung, Rafizi Ramli, Kerajaan Pakatan Harapan dan UMNO BN tidak mahu berhutang dengan World Bank, dengan IMF, dengan mana-mana institusi keuangan dunia, dengan mana-mana negara kuasa besar ekonomi dunia. Hanya untuk semata-mata menambahkan hutang negara seperti apa yang dibuat oleh PAS dan Perikatan Nasional 33 bulan bersama Tun, Muhyiddin dan Hadi Bawang. Ini adalah maklumat sulit dari segi sistem ekonomi politik dunia yang disembunyikan oleh anak Hadi Bawang. Anak Hadi Bawang memfitnah Kerajaan Agung, Rafizi Ramli, Anwar Ibrahim hari ini copy paste model ekonomi World Bank dan IMF. Ini adalah hujah yang sangat jahil, yang sangat bodoh. Wahai anak Hadi Bawang yang sedang menonton video paling bahaya ini. Kerangka ekonomi World Bank dan IMF adalah sesebuah negara perlu dimajukan berdasarkan sistem hutang. Dan World Bank dan IMF sememangnya sibuk melobi depan Anwar Ibrahim, depan Kerajaan Agung, depan Rafizi Ramli, depan rakyat Malaysia untuk negara Malaysia menambah hutangnya bagi tahun 2023. Tetapi bijaknya Kerajaan Agung, pandainya Anwar Ibrahim, cerdiknya Rafizi Ramli, hebatnya Kerajaan Pakatan Harapan dan UMNO BN, semua package hutang untuk merangsang ekonomi rakyat yang dilobi oleh Muhyiddin, oleh Hadi Bawang, oleh Tun, oleh anak Hadi Bawang semalam ditolak mentah-mentah. Yang dilobi oleh World Bank dan IMF bersama ejen mereka kena reject oleh Kerajaan Malaysia hari ini. Dan ini yang tidak didedahkan oleh anak Hadi Bawang dalam perbahasan ekonomi kemarin. Kenapa Kerajaan Agung, Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli, Pakatan Harapan dan UMNO BN tolak semua pakej ransangan berasaskan hutang untuk membangunkan negara? Sebab hutang 1.5 trilion ringgit yang ditinggalkan oleh Tun, Hadi Bawang, Muhyiddin, PAS dan Perikatan Nasional selama 33 bulan yang lalu, jika ditambah lagi boleh membangkrupkan ekonomi negara. Saya kira model ekonomi anak Hadi Bawang adalah copy paste yang sebenar daripada think tank ekonomi World Bank dan IMF. Saya tahu ejen World Bank dan IMF sedang menonton video ini. Saya sebagai graduan master first class yang mempunyai kepakaran dalam bidang ekonomi politik di peringkat dunia dan peringkat Malaysia dengan CGPA 3.97, saya ingin katakan model ekonomi yang dibentangkan oleh Rafizi Ramli, oleh Anwar Ibrahim, Kerajaan Agung, Kerajaan Perpaduan semalam adalah model ekonomi yang sangat sempurna, yang sangat hebat. Boleh menyelesaikan masalah hutang 1.5 trilion ringgit yang ditinggalkan oleh Muhyiddin, Hadi Bawang, PAS dan Perikatan Nasional 33 bulan lalu di Putrajaya. Sibuk merompak, lepas tu berhutang. Dan ini seolah-olah PAS dan Perikatan Nasional nak kasih bankrupt negara Malaysia. Di pihak Rafizi Ramli tak nak kasih bankrupt ekonomi negara, tak nak kasih bankrupt rakyat. Sebab Rafizi Ramli konsisten bersama Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar. Tak boleh buat pinjaman dengan World Bank dan IMF
tak boleh buat pinjaman dengan negara-negara kuasa besar lain seperti apa yang dibuat oleh Tun, buat pinjaman dengan negara Jepun. Seperti apa yang dibuat oleh Muhyiddin, berhutang di musim COVID, total lockdown, beratus-ratus bilion ringgit. Tetapi kerajaan agung hari ini buat apa? Penjimatan keuangan, tidak boleh merompak projek rakyat, tidak ada rasuah, tarik pelaburan, subsidi untuk rakyat miskin, rakyat fakir miskin perlu dilaksanakan, tetapi subsidi untuk orang kaya, orang asing perlu dihapuskan. Dan ini adalah satu model ekonomi kerajaan madani, kerajaan rahmah yang paling hebat di dunia. Untuk makluman anak Hadi Bawang, yang hancur kena smackdown oleh Rafizi Ramli dalam perdebatan dasar ekonomi politik semalam di TV Astro Awani, TV1. Maka secara tuntasnya, dengan kemenangan besar Rafizi Ramli ini, jangan hairan, jangan terkejut jika PAS dan Perikatan Nasional kalah teruk 6-0 di Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Seperti mana PAS dan Perikatan Nasional kalah PRU 15. Jangan pernah lupa, PAS dan Perikatan Nasional kalah PRU 15 sehingga gagal menghalang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10 kerana dasar ekonomi mereka sangat-sangat teruk, menyusahkan rakyat sampai rakyat menderita, sangat menderita di zaman pemerintahan PAS dan Perikatan Nasional. Rakyat mati dibunuh musim COVID, rakyat tak disuruh bekerja, gaji rakyat tak dinaikkan, bantuan dan subsidi kepada rakyat dihapuskan secara perlahan-lahan sehingga banyak bantuan tidak diberikan dan harga barang 300% sangat mahal. Tidak ada yang murah di zaman Muhyiddin, PAS dan Perikatan Nasional. Paling penting, hutang negara bertambah, hampir bankrupt sampai nilai ringgit jatuh. Ini adalah model ekonomi buruk yang dibentangkan oleh anak Hadi Bawang, PAS dan Perikatan Nasional di Astro Awani di TV1. Model ekonomi yang sudah gagal bakal menghancurkan PAS dan Perikatan Nasional 6-0 pilihan raya 12 Ogos ini. Apapun tabik spring kepada Rafizi Ramli, future Prime Minister negara Malaysia dan Menteri Ekonomi yang sangat-sangat hebat, bertaraf world class, bertaraf dunia, berjaya menghancurkan anak Hadi Bawang, PAS dan Perikatan Nasional di Astro Awani dan TV1 semalam. Checkmate masuk perangkap. PAS dan Perikatan Nasional yang menghantar orang bodoh yang tak ada sekolah berbahas pasal ekonomi, negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah sendiri jadi negeri termundur hasil kebodohan PAS dan Perikatan Nasional yang tak pandai mentadbir rakyatnya. Pakcik makcik Oto Arum. Salam 6-0. Wahai macai-macai parti PAS, parti Perikatan Nasional yang kalah debat lawan Rafizi Ramli, kalah debat lawan Kerajaan Agung semalam dalam Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Game is over. Abang Muhyiddin, Sanusi, Azmin, Hadi Bawang, Tun, Hamzah, macai-macai parti PAS, parti Perikatan Nasional yang semakin huru-hara tunggang terbalik, takut kalah 6-0 12 Ogos ini. Sekian. Terima kasih.